Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syida dan sahabat semua. Share live sekejap. Waalaikumsalam Kak Azhar. Sorry ya tadi sebab tengah live kan yang mana FB dan juga recording jadi tak boleh nak jawab salam. Terima kasih Kak Azhar. Okay, silakan Ustaz. Ya, saya share live sekejap. Sekejap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Masih pada Kak Syida, Kak Liza, Kak Rafidah, Kak Liana, Kak Ainun, Kak Sarah, Kak Saripah, Kak Maimunah, Ira, dan insya-Allah ramai lagi lah yang akan menyusul bersama kita sekejap lagi insya-Allah. Sebagaimana yang Kak Syida beritahu, memang mencabarlah pagi-pagi ni. Tapi itulah waktu terbaik juga antaranya ya. Diharapkan rakaman kita ni membantu nantilah kawan-kawan yang nak recap balik apa yang kita bincang pada hari ini insya-Allah. Okey. Selain daripada ramai kerja ke pagi ni ya. Juga tu Ustaz. Tu juga. Okey. Di pengalaman saya ada satu kelas baru. Seorang hamba Allah ni dia pernah jadi AJK di Masjid Hasanah Bangi ya. Masjid besar lah juga tu. Dia jadi AJK dakwah itu. Kemudian bila sesi baru tu dia dah tak terpilih. So ramailah juga follower dia tu yang dah biasa dengan dia minta beliau buat kelas online jugalah. Jadi dia pun ustaz juga rasanya. Dia pun tubuhkanlah Saqafah Center. Jadi follower dia tu memang nak adakan kelas lanjutan. So dia tanya Dr. Syauqi Osman. Dr. Syauqi bagi nombor Ustaz Usni Abdul Rahman. Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman. Ustaz Ahmad Usni pula bagi nombor saya. Jadi apa berlaku adalah kelas mereka tu menariknya dia buat sebulan sekali saja. Tetapi sekali itu tunggu 3 jam.
Jadi dia guna buku saya yang satu lagi. Mula-mula dia nak guna buku ni. Saya kata dua buku ni kita dah bincang lah, dah baca tempat lain. Dan rakaman pun di YouTube dah ada. Jadi saya cadang buku Bolehkah Kita Mengubah Takdir. Dia pun setuju. Dia setuju. Jadi kelas tu mula hari apa itu? Hari Sabtu, hari Ahad. Hari ni hari apa? Selasa. Hari Ahad baru ni. 3 jam. Allah, letih saya. Dah puasa-puasa ni, dia jadi dehydration juga. Dia nak katanya itulah. Okey, baik, kisah keempat kita dah bincang. Kemudian kisah kelima pun kita dah bincang. Dah bincang ke Kak Ira? Kisah kelima. Wahai anak Adam, memang kamu tidak akan puas sesuatu. Pasal Minggu petani ke-7 yang Ustaz. dengan Hadis ke-7. dua bangun. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan masuk kisah yang ke-7 dan mungkin kalau sempat kita akan pergi ke Kak Anis. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Anis kerana hadir. InsyaAllah kita dah nak mula. Kak Liza pun memunculkan diri pagi ini. Baik, kisah ke-7, kisah ke-6 tempoh hari kalau kita recap balik berkaitan situasi seorang lelaki lah juga yang Rasulullah gambarkan di akhirat kelak dia telah menerima pelbagai nikmat dalam syurga, maksudnya dia ahli syurga, tapi at some point dia rasa tak puas hati lagi dan dia telah minta apa dia dengan Allah untuk nak bercucuk tanam balik. Panjang lebar kita bahas tempoh hari maksudnya akhirnya Allah Taala sendiri kata, ambillah wahai anak Adam, fa innahu la yushbikuka syai'un. Kamu ni jenis memang tak puas dengan apa-apa, dengan sesuatu. Allah Taala tetap makbulkan. Bila dah masuk syurga tu pelik mana pun kita punya permintaan, Allah akan makbulkan. Akan tetapi sambil-sambil itu Allah Taala bagilah juga 1-2 das dia punya sindiran tu. Tapi sindiran tu sebenarnya untuk kita lah yang masih hidup ni. Di akhirat tak berguna dah sindiran tu sebab kalau dah ahli syurga lah. Kalau dah ahli neraka tu, wa'alaikumsalam min dzalik. Dan itulah kisahnya menarik. Dah panjang lebar kita bahas tempoh hari. Kak Liza kalau kata itu boleh recap balik lah insyaAllah. Baik, kisah 7, kekal hidup dan tidak khalidan fala mauta ataupun khuludun fala mauta, kekal hidup. Dalam Quran kita banyak dengar istilah khalidina fiha, kekal. Mereka kekal selamanya di dalamnya selamanya. Khalidina fiha abada. Nah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan seumpamanya banyaklah ayat Quran. Jadi dalam kisah ini yang dimaksudkan kekal hidup ni siapa? Nanti kita akan tengok. Dan mereka khuludun fala mauta, dan tidak akan mati. Apa konteksnya itu? Konteks di akhirat kelak apa berkaitan dengan dua tema ini Baik, kita tengok hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت. Ini jadi tajuk tadi ni, khuludun fala mauta. Sorry, dia halang waris pula. Kemudian katanya lagi, waya ahlan nar. Tadi ahlal jannah Tadi ahlal jannah ya ahlan nar. Thumma yunani ya ahlan nar. Awal-awal tadi ya ahlal jannah. Ni. Jadi ni ya ahlan nar.
fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu fayudhbahu thumma yaqulu ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mauta thumma qara'a wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflah wa haula'i fi ghaflatin ahlud dunya wa hum la yu'minun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedap baca sebab skrin ni besar jadi kita pun lancarlah baca. Nah, kalau kecil-kecil itu rapat. Baik, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, macam mana saya sebut, Ustaz Syamsuddin pesan, kalau dalam teks hadis ni Abi Sa'id, sepatutnya terjemah pun Abi Sa'id. Cuma itu kehalusan lagi lah. Kalau biasa ni Abu Sa'id pun kita tahu dah, tak ada orang lain dah sahabat Rasulullah yang nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, memang tak tertukar dengan orang lain dah. Macam Umar bin Al-Khattab, memang tak tertukar dengan orang lain dah. Tapi kalau sebab Abdullah, itu mesti diperincikan Abdullah mana. Sebab majoriti sahabat, memang ramai sahabat nama Abdullah. Abdullah ibni Mas'ud, Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Umm Maktum, Abdullah ni ramai. Termasuklah Umar, apa nama Abu Bakar sendiri pun nama sebenarnya Abdullah bin Uthman bin Abu Quhafah. Sebab tu mereka ada nama kunyah, nama gelaran Abu ataupun Ibnu Mas'ud dan seumpamanya. Kenapa ramai Abdullah ni? Sebab itulah nama yang paling Allah Ta'ala sukai, Abdullah. Ustaz Zulkhairi pun letak nama anak kedua dia tu lelaki Abdullah Abbas. Gabung dua tu. Abdullah ibni Abbas tu dia gabung sepupu dengan pakcik Nabi Abdullah Abbas. Mungkin nanti kalau ibu-ibu sekalian dapat cucu boleh cadang Abdullah Umar, mengambil nama anak Sayyidina Umar, Abdullah dan Sayyidina Umar. Ataupun Abdullah Mas'ud, payah sikit orang Melayu. Jadi so'ung nanti. Dah, ada lidah orang Melayu, dia kena ambil kira juga tu bila nak letak nama ya. Supaya mereka jadi tak payah eja dan tak payah ni. Abdullah Mas'ud macam payah sikit. Nanti dia baca Abdullah Mas'ud. Nanti dia baca Abdullah Mas'ud. Kena pula yang jenis bukan Melayu, lidah Cina ke India ke, dia baca lain lah. Kita risau. Baik. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun berkata, dihadirkan rupa fizikal, yakni dihadirkan rupa fizikal kematian seperti kabshin amlah, bermaksud biri-biri berbelang. Dalam syarah hadis sebut belang apa dia ni? Hitam dan putih. Hitam plus putih. Di akhirat esok-esok semua dah masuk syurga dan neraka. Allah Ta'ala telah mengarahkan, of course lah, malaikat dia untuk bawa al-maut, kematian. Al-maut dalam bentuk kabshin amlah, biri-biri yang berbelang hitam putih. Gitu. Fayunadi munadi, maka berserulah sang penyeru, malaikat jugalah yang berseru jaga syurga neraka ni. Maka dia berkata, ya ahlal jannah, maka fayashra'ibuna wa yanzuruna, maka ketika dipanggil semua, wahai ahli syurga, yakni semualah, seluah-luah syurga yang tak dapat digambarkan itu keluasannya, maka seluruh mereka pun macam terkejut. Macam kita duduk sekolah dulu di pejabat ke, ada orang buat announcement. Nah, perhatian, semua macam ada budak-budak zaman kita sekolah dulu teruja lah, ada pengumuman ni. Ada peristiwa yang menarik ke, hari ni boleh balik awal semua, hore lah. Jadi bila dibuat pengumuman tersebut ataupun seruan tersebut, fayunadi munadi, ya ahlal jannah, maka mereka pun fayashra'ibuna wa yanzuruna, mereka pun mendongak dan melihat-lihat. Tengok-tengoklah, benda ni kuat sangat suara ni. Nah, guna speaker ke, guna mikrofon ke, wallahu alam. Ni cerita dalam syurga. Cerita di hari kiamat ataupun di hari kekal abadi esok lah. Kemudian ditanya pada mereka, pada siapa ni? Pada ahli syurga. Hal ta'rifuna hadha? Adakah kamu kenal siapa ini?
Dia tunjuk pada siapa tu? Kepada kabshin amlah, biri-biri berbelang hitam putih tadi. Hal ta'rifuna hadha? Kamu kenal tak siapa ni? Maka mereka pun menjawab, fayaqulu, mereka pun menjawab, na'am, hadzal maut. Ya, kami kenal, ni adalah maut, kematian. Biri-biri berbelang hitam putih, rupanya comel biri-biri ni ya. Maut ni rupanya al-maut yang dahsyat itu comel, iaitu biri-biri berbelang hitam putih. Apa hikmahnya tu? Wallahu alam, tak erti nak kata. Sepatutnya maut ni Allah Taala bawa rupa naga ke, harimau ke, buaya ke. Ganahlah sikit. Tapi tidak. Takdirnya Allah Taala tentukan dalam hadis sahih ini, maut al-maut rupanya adalah kabshin amlah, iaitu biri-biri berbelah hitam putih. Maka bila tanya pada ahli syurga, al ta'rifuna hadza, kamu kenal tak siapa ni, apa benda ni? Maka mereka menjawab, na'am, hadzal maut. Ini adalah kematian. Sebab apa kenal belaka? Sebab semua mereka experience jumpa dengan yang namanya kabshin amlah tadi, al-maut ni. Kita lah. Kita akan experience jumpa dengan kabshin amlah belaka. Yang mana ketika itu kita duduk dalam syurga dan insya-Allah, dan na'udzubillah duduk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan apa yang berlaku? Mereka ya, setiap daripada mereka melihat akannya. Maksudnya ahli syurga dapat tengok situasi tunjuk tersebut. Keluar skrin ke, timbul macam mana teknologi ke dalam syurga, wallahu alam. Tapi kalau atas muka bumi hari ini pun kita boleh buat macam-macam dah, apatah lagi akhirat di dalam syurga lah. Kalau hari ini pun duduk jauh, kalau kata Viva PhD hari ini ya, kalau penyelia tu duduk Amerika Syarikat ke, duduk Singapura ke, tak risau Australia. Memang boleh online belaka ni. Dia tak risau. Semenjak PKP tempoh hari, mereka pun para inilah universiti pun dah mula fikir tak ada masalah untuk nak online. Sebabnya jimat segala-galanya. Macam kita ni, kalau tidak hari ni kena pergi mana kita ni? Tu pun kalau ada kebenaran. Kalau tak ada kebenaran, rumah Kak Syida lah kena berkumpul belakang. Lepas tu pula, Kak Liza, takkan nak mari daripada Penang tu. Saya ingat Kak Liza pun duduk country home. Apa duduk Penang tu? Mana nak tahu dah. Nasib baiklah teknologi hari ni menggabungkan kita semua. Jadi di akhirat esok-esok, bila berlakunya proses-proses yang melibatkan semua ahli syurga ahli neraka, jangan pelik sangatlah. Memang tak pelik langsung. Lagi ke atas muka bumi hari ni pun kita boleh adjust macam-macam dah. Apatah lagi di akhirat esok-esok. Gitu. Macam dululah orang Arab Quraisy tak boleh terima Rasulullah Isra' dan Mi'raj dalam masa kurang 1 malam. Dulu memanglah tak boleh nak logik sebab perjalanan Mekah ke Madinah sahaja orang ambil masa 2 minggu. Hari ni kalau naik flight jet laju daripada Mekah ke Madinah macam Osama bin Laden punya family ke raja-raja sultan dia. Setakat nak cross tu sampai sejam barangkali. Guna helikopter, guna dia punya jet apa semua. Jadi banyak benda yang dulu tidak logik, luar ghair ma'qul, tak logik di akal, di luar daripada kepala otak. Hari ini dah menjadi sangat relevan. Begitulah juga halnya apa yang berlaku dalam syurga, sebahagiannya yang semakin kita boleh fahamlah. Macam contoh disebutkan pahala jadi berat akan ditimbang di al-mizan. Dulu kita tak boleh bayar berat lagu mana pahala. Zikir-zikir yang dibacakan akan jadi berat. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, jadi kita tak nak fikir lagu mana apa semua. Tengok hari ni pendrive kita tu, pendrive tu boleh simpan berapa? 5 MHz, 5 giga, 10 giga. Ini kiraan-kiraan yang menunjukkan besar kecil satu kapasiti. Jadi hari ini tak pelik langsung dah. Macam mana di akhirat esok Allah Ta'ala nak timbang pahala kita. Bukan bermaksud dengan cara ni. Tapi tengok. Hari ini dah ada dah petunjuk bahawa kalau benda-benda macam ni pun ada nilai dia, pemberat dia, kapasiti dia, besar kecil dia, maka di akhirat apatah lagi lah. Gitu Baik, kemudiannya diseru pula ya ahlan nar. Para malaikat pun berseru kepada ahli neraka. Ya ahlan nar,
Fayashra'ibuna wa yanzuruna. Mereka pun terkejut dan mendongak-dongak melihat-lihat. Kemudian ditanya kepada mereka, hal ta'rifuna hadha? Kamu kenal tak siapa ni? Maka mereka pun menjawab soalan yang sama kepada ahli syurga. Mereka menjawab, ya, na'am, hadzal maut. Ini kematian, ini maut. Setiap daripada mereka akan melihatnya. Fayuzbah, tiba-tiba Allah Ta'ala suruh untuk fayuzbah, disembelih. Siapa kena sembelih? Maut yang dijelmakan sebagai biri-biri berbelang itu. Fayuzbah. Maka ahli syurga dan ahli neraka yang diseru tadi melihat secara live stream ke, live lagu mana ke, wallahu a'lam, maka biri-biri itu pun disembelih di hadapan mereka. Mereka semua boleh tengok, seluruh ahli syurga, seluruh ahli neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Maka diberitahulah kepada ahli syurga, khuludun fala mauta. Kekallah kamu di dalam syurga itu selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Apa perasaan ahli syurga? Oh, hore bukan main lah. Sebab mereka tahu kehidupan mereka dalam syurga endless. Endless. Tidak ada penghujung lagi. Abada, selama-lamanya. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Ya ahlan nar, wahai ahli neraka, khuludun fala mauta. Ini. Ahli neraka juga, sebab semua pada masa ni semua ahli syurga, semua ahli neraka yang boleh keluar ni dah keluar habis dah. Yang boleh keluar masuk syurga belaka dah. Maksudnya kekal dah. Orang terakhir tadi keluar dah daripada neraka. Maka yang kekal adalah yang kekal dalam syurga, yang kekal dalam neraka. Lantas khuludun, perkara sama disebutkan khuludun fala mauta. Kamu akan kekal dan tidak akan mati selamanya lagi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Dan berilah peringatan kepada mereka mengenai hari penyesalan. Iaitu ketika segalanya diputuskan dan mereka dalam keadaan lalai. Ghaflah. Orang utara panggil apa? Ya. Hampa ghaflah betul. Ghaflah. Syarat. Hampa ni ghaflah betul. Lalai kan? Jangan duk ghaflah sangat. Nak katanya orang utara duk pakai lama dah. Jangan duk ghaflah sangat. Kepada mereka hari dunia, okey. Dan mereka ini dalam keadaan kelalaian di dunia, wahum la yu'minun. Wahum la yu'minun, ni huraian dia. Dan mereka ini dalam kelalaian dunia. Dunia adalah harta apa semua. Wahum la yu'minun, dan itulah menyebabkan mereka tidak mengimaninya. Imani apa dia? Hari akhirat ni. Yaumal hasrah, hari penyesalan. Nah, surah Maryam ayat 39. Baik, takhrijul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab At-Tafsir, bab wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Bab wa kana al-insan, dan sesungguhnya manusia itu aktsaru syai'in jadala, banyak mereka itu berdebat tentang apa-apa, tentang banyak perkara. Aktsaru syai'an. Surah Al-Kahfi ayat 54, nombor 4730. Ni perkataan siapa ni? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dalam kisah mana? 4 kisah tu ada siapa dia? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kisah Ashabul Kahfi ataupun kisah Musa dengan Khidir, ataupun kisah Sahibul Jannatain, ataupun kisah Zulkarnain. Tak silap saya kisah, cek balik ayat 54 ni rasa kisah Zulkarnain, kisah Ashabul Kahfi ni. Ashabul Kahfi. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ya, masa mereka sedar, mereka dah bangun daripada gua lepas tidur 300 tahun lebih tu, 308. Mereka bangun, maka mereka pun nak pilih siapa pergi ke bandar beli makanan apa semua tu lah. Di situ ayat ni muncul. Wa kana al-insanu aktsara syai'in. Kisah lepas ayat ni lepas kisah pemuda dua kisah pemuda dua. Oh, Sahibul Jannatain. Sahibul Jannatain. Lepas tu kisah pasal syaitan tu, iblis tu. Okey. Tak ingat balik, kena ingat balik. Itulah kisah dia tu. Suratul Kahfi, Sahibul Jannatain.
Baik, intibati dan pengajaran kisah. Yang pertama, maut merupakan makhluk ciptaan Allah yang ditugaskan mengambil nyawa hamba-hamba Allah di dunia dahulu, ditamatkan peranannya. Oh, pencen dah dia, weh. Last kali pencen juga. Di akhirat kelak, ia akan disembelih di hadapan seluruh ahli syurga dan ahli neraka selepas semuanya berada di tempat masing-masing. Maksudnya, dah settle down. Yang patut masuk syurga dah kekal dalam syurga, ia masuk neraka kekal dalam neraka, wa'iyadzubillah min dzalik. Selepas itu ditunjukkan kematian al-maut. Simboliknya adalah selepas ini tidak ada lagi sebarang kematian. Uludun fala mauta. Kekal kamu dah tidak akan mati selama-lamanya. Sama ada ahli syurga maupun ahli neraka pasti meyakini akan kejadian tersebut. Sebab apa? Jadi depan butir mata kita pada masa itu di akhirat. Sekarang ni tak nampak, tapi kelak akan ditunjuk depan kita. Jelas. Ala ra'si wal ain. Apa nama? Begitu jelaslah. Termasuklah Allah Ta'ala melihat Allah itu di akhirat bagaikan melihat bulan purnama yang terang benderang. Lagu mana? Kena pergi akhirat dulu. Baru boleh faham. Sekarang ni tak boleh faham. Lagu mana? Tak boleh faham. Sekarang ni lagu mana? Sekarang ni laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu pegangan kita. Di akhirat tak ada dah ayat Quran, hadis apa semua ni, tak ada kita kata pemberat dah. Melainkan kita harap pahala lah daripada Quran, hadis apa semua tu. Nah, jadi lain dia punya nature, dia punya system of nature ketika itu, ya. Yang kedua, semakin bertambah kegembiraan para ahli syurga kerana maut yang disembelih memberikan isyarat bahawa kenikmatan yang mereka rasai tidak akan berpenghujung selama-lamanya. Sebaliknya, para ahli neraka merasakan lebih berat dan bertambah penderitaan yang mereka tanggung disebabkan kenyataan tersebut selamanya. Khuludun fala mauta. Wa'aliyadzubillah min dzalik. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Allahu Akbar. Cuma adalah perbincangan, ya. Di kalangan ulama memang ada bincang, adakah neraka kekal? Dan di sana ada pandangan minoriti ulama, boleh tengok Maulana Asri punya perbincangan, ada perbincangan ataupun ada perbahasan minoriti ulama kata sebenarnya neraka tidak kekal. Satu masa neraka akan stop, semua orang duduk dalam syurga belaka. Itu dia. Itu pandangan segelintir ulama. Dan benda tu khilaf lah. Dan sedikit bahayalah pandangan tersebut. Bahaya lagu mana? Jadi semua orang take it for granted lah. Nah, tak apa. Nanti masuk syurga juga. Duduk neraka sekejap pun okey lah. Nah, itu kita risau tu, dia jadi murji'ah. Dia jadi rasa tak apa buat dosa besar apa semua. Kerana nanti dia pun confirm masuk syurga juga. Baik. Kan Razak immortal, ya, betul istilahnya. Apa nama Kak Liana kata apa ni? Peristiwa ini selepas lelaki terakhir masuk syurga ke atau sebelum? Selepas itu. Semua dah settle down. Tidak ada lagi dah perpindahan apa nama kita panggil apa dia? Perpindahan kewarganegaraan lah. Tak ada dah. Kekal dah. Ni memang ahli neraka, ni memang ahli syurga. Baik. Terus lagi apa dia? Allah Maha Kuasa menjadikan para ahli syurga dan ahli neraka dapat melihat kejadian maut, yakni biri-biri berkabshin amlah tadi disembelih meskipun keluasan dan kejauhan jarak serta ramainya penghuni dalam syurga dan neraka adalah di luar pemikiran kita pada hari ini. Bagaimana saya sebut tadi, itulah, kalau hari ini pun kita tak pelik dah, semua boleh stream, boleh live, seluruh dunia bahkan asalkan ada internet saja. Zaman di dalam syurga neraka, lagi hebat lah. Lagu mana cara, wallahu alam. Tapi of course, tak pelik langsung. Tak pelik langsung Allah Ta'ala boleh buatkan hal tersebut. Baik, yang keempat, ahli syurga dan ahli neraka mengenali maut. Kerana mereka semua pernah berjumpa dengan maut dalam bentuk tersebut saat ia datang mencabut roh-roh mereka semua. Yang ini wallahu a'lam. Saya sedikit ni lah. Iaitu ahli syurga dan ahli neraka datang, disebut dalam statement ini berdasarkan zahir hadis bahawa masa kita mati esok, maut akan datang dalam bentuk tersebut. Bentuk apa? Kabshin amlah tadi. Jadi kita risaunya macam mana? Takut faham, oh okeylah, comel je, okeylah. Jadi tak kena takut lah.
Wallahu alam. Ini mungkin kita reserve sikit. Mungkin Syekh memang berpegang pada zahir hadis, pada Syekh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar, dan tak salah benda tu, tapi hakikatnya lagu mana betul ke tidak, wallahu alam. Benda ni pada saya masih lagi khilaf lah. Baik. Hadis-hadis seumpama ini dapat menghadirkan rasa insaf dan gerun dalam jiwa dan hati manusia kita semua, semoga begitu, bagi mengenangkan nasib kita masing-masing di akhirat kelak. Apakah kita termasuk ahli syurga atau ahli neraka? Na'udzubillah, saya sebut sini. Na'udzubillah. Baik, Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar rahimahullah ta'ala menasihatkan para ulama, asatizah, penceramah, pemberi nasihat, semacam motivator lah pada hari ini, agar menyampaikan isi-isi yang seumpama hadis di atas, isi-isi ceramah kandungan mereka punya kuliah ke ceramah ke lagu mana, agar ia mampu menyedarkan orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghaflah. Kerana semestinya nasihat yang terbaik adalah nasihat daripada Allah melalui Al-Quran dan Rasulullah SAW melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis di situ. Cuma di sini tadi ada satu benda yang saya nak tambah sikit. Allah Maha Kuasa disembelih. Okey, semakin bertambah. Tak ingat dah. Ustaz, ada macam persoalan ni kan, kalau kita ada pernah dengar hadis mengatakan malakul maut yang mencabut nyawa kita. Dan malakul maut tu dia bawa maut kan. Ada yang mengatakan rupa dia tu ikut, kalau orang mukmin rupa dia eloklah. Kalau yang bukan mukmin muka dia sangat bengis dengan apa. Itu adakah karakter al-maut tu atau malaikat tu sendiri, Ustaz? Baik, yang saya faham Malikil Maut dengan Al-Maut ni dua entiti yang berbeza. Malikil Maut dengan Al-Maut. Al-Maut ni betul-betul maut ni, bukan malaikat. Maut tu sendiri. Nah, jadi dalam hadis yang menceritakan bagaimana roh dikeluarkan daripada badan, riwayat Ahmad yang panjang lebar, dalam ni ada, tak silap saya. Dalam hadis kita ni ada nanti. Roh akan keluar, dia roh baik dicabut dari kepala, keluar roh dari kepala tu bagaikan air yang keluar daripada tekor, daripada bekas air. Dan malaikat akan sambut dengan kain daripada syurga. Jadi turun dia tu macam air lah, turun syurga kita. Itu husnul khatimah. Daripada kepala dah. Kepala beginilah. Gitu. Boleh tak? Jadi kalau yang apa nama? Mereka akan bacalah ayat apa nama? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey, kalau yang manusia na'udzubillah min dzalik yang su'ul khatimah akan direntak dari kaki, direntak. Riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Jadi keadaannya itu berapa puluh ribu malaikat mari, 60,000 cek balik hadis. 60k. Rombongan daripada langit untuk ambil. Dan kalau yang mesti husnul khatimah, malaikat-malaikat ni semua manis muka, cantik belaka, comel belaka, tersenyum, itu digambarkan dalam hadis. Dan di tengah jalan jumpa malaikat-malaikat lain yang ada buat kerja lain tu sama-sama geng dia, nak ke mana ni? Nak pergi ambil ni nyawa orang soleh, anak orang soleh. Maksudnya duk puji. Harum semerbak. Kain yang dibawa apa harum semerbak. Itu gambaran hadis kita. Sebaliknya, na'udzubillah, kalau yang mati itu su'ul khatimah, maka begitulah, malaikat tanya, malaikat penjaga langit tanya, malaikat penjaga angin ke, awan ke, semua ada malaikat tu. Akan tanyalah, nak ke mana tu belakang ramai-ramai ni, rombongan makiah ni. rombongan apa nama. Nah, mereka berkata nak pergi ambil ni lah, orang ni jahat ni, gini-gini. Jadi, itu pun tak kena dah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ni kena cek balik 60 ke 70k ni. Kena cek balik hadis riwayat Ahmad. Baik. Okey, ada lagi ke? Kalau nak bincang ke, bagi pandangan ke? Semalam pun bila 3 jam tu saya dah jam. Saya berhenti, saya kata, tuan-tuan minta setengah jam lagi kena tanya soalan. Tak tanya soalan, saya tidur kata.
Dia kena gitu siang ni baru ada interaksi ya. Baru ada interaksi. Melalui chatbot pun boleh insya-Allah. Kak Liza kata Al-Fajr 23.30. Cuba Kak Liza letak ayat tersebut ataupun saya cari sekejap. Ustaz, Ya, Kak Anis ni. ya Kak Anis, Tanya ya. boleh? Maknanya maut tu satu makhluk yang berbeza, malaikat makhluk yang berbeza. Macam tu? Ya. Betul. Jadi betul tak? yang Kak Syida tanya tu saya pun pernah dengar. Jadi kalau Ustaz kata maksudnya benda tu tak ada yang sahih lagi lah yang macam Kak Syida cakap tu. Yang mana tu? Yang Muka kata maut. rupa bentuk tu. Ya. Sebenarnya jelaslah tadi ketika rombongan malaikat mari dalam riwayat Ahmad tu, rombongan malaikat tu mari nak ambil nyawa tu dan ketuanya Malikul Maut. Jadi ia bergantung kepada status si mati tu sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kalaulah dia itu seorang yang su'ul khatimah, maka buruklah rupa semua malaikat termasuk Malikul Maut tu. Tapi Malikul Maut ni memang rupa dia ganas. Wallahu alam lah rupa asal. Tapi digambarkan dia memang ganas lah. Kita kata lah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama Kak Anis. Maksudnya Cuma Ustaz, kematian ni al-maut, ya. maksudnya macam ni, malaikat maut satu muka, malaikat maut tu kita akan nampak sendiri. Bukan malaikat maut, maut tu bila orang meninggal dia akan nampak yang maut tu juga. Maksudnya dua identiti yang masa kita nak sakaratul maut tu akan nampak dua benda lah kan. Malaikat maut dan juga maut tu sendiri. Ya, experience kita begitu. Dan kita semua maklum ketika mana nyawa di halkum yugharghir, ketika di halkum apa yang berlaku? Kenapa semua jadi terbelalak apa semua tu? Kerana ketika itu dibukakan hijab untuk melihat alam ghaib. Tengok apa tu? Tengok malaikat tu. Itu saya gambarkan ketika kematian berlaku. Kalau sakit memang sakit, itu tak boleh nafi. Rasulullah pun memang menghadapi sakarat, fitnah sakarat itu, kepedihan sakarat. Tapi disebabkan bila kita dah 90% nyawa di luar badan tu dan sudah dibuka hijab, saya menggambarkan untuk kita faham lah ya, untuk kita faham macam ibu-ibu beranak dululah. Sakit. Bila mana saja beranak, nampak anak tu hilang sakit. Dia gembira, dia rasa overwhelmed, dia rasa syahdu, rasa tak ingat dah sakit nak beranak tadi tu. Jadi kematian ni pun step dia lebih kurang sama. Ketika sakit tu, ketika nyawa nak keluar daripada badan, fitnahnya. Tapi setelah dibuka hijab, dan bila kita buka hijab tu yang ditunjuk adalah malaikat-malaikat yang indah, cantik belaka, senyum belaka, sakit tadi tu tak berapa ingat dah. Sakit tadi tak berapa ingat dah. Sebab bermula daripada situ dan ke atas, kehidupan kita senanglah. Kalau mati husnul khatimah, malaikat cantik mari. Perjalanan kita selepas itu sangat clear. Clear pathway to the heaven insya-Allah. Tapi bila sebaliknya, kalau mati itu tak berapa baik, itu yang dalam hadis lain sebut, kalaulah semua makhluk mendengar tu, kalau semua makhluk manusia mendengar jeritan orang yang tak mau, kenapa disentak tu tadi? Kenapa disentak nyawa dari kaki ni? Kerana nyawa tak nak keluar, takut. Sebab dia dah nampak, dah terbuka hijab, dah nampak segala kedahsyatan apa yang disebut dalam Quran dan hadis lama ni. Maka nyawa tak nak keluar. Nak keluar tu dia rentak. Rentak dengan seolah-olahnya binatang yang direntak bulu. Tetapi setiap apa yang dilalui, experience sakit ni adalah kafarah. Ini pula menariknya. Kalau kita baca semua perjalanan menjadi kafarah. Maksudnya kesakitan ketika nyawa dicabut menyebabkan sebahagian dosa kita dikurangkan. Dan ketika mana fitnah kubur ditanya soalan marabbuka manabiyuka dan dihentak ke di apa saat itu pun akan dikurangkan dosa-dosa. Dikurang dosa. Segala apa yang kita rasa yang kita sudah maksudnya dibalahlah, merasai dihukum apa semua tu,
mengurangkan dosa-dosa kita. Tiba-tiba, walaupun kita sedikit masa meninggal tu tak cukup amal saleh, amal yang tak baik lebih banyak, dan kita mati tak berapa baik, kategorinya termasuk na'udzubillah min dzalik, termasuk dalam su'ul khatimah, tak cukup pahala maksudnya. Tapi setiap apa yang kita experience ni, kesakitan-kesakitan adalah kafarah. Kurang. Dan ketika itulah kalau anak mendoakan, sahabat-sahabat mendoakan. Sebab itulah orang mati, tak nak apa dah, dia nak doa kita saja. Sebab itulah sunnah kita, bila kita pergi ziarah, doakan banyak-banyak, apa semua itu gini. Ketika kematian tu, malaikat ribu-ribu tu ada tu. Dalam hadis lain sebut, idza hadartumul mayyit awil marid awil mayyit. Jika kamu ziarah, hadir kepada tempat orang sakit ataupun orang mati, fayaqulu khairan, berkatalah yang baik-baik, yakni berdoalah pada si mati, si sakit tu. Kenapa? Kerana ketika itu ada malaikat, dan malaikat akan mengaminkan doa-doa kita ketika berlaku kematian tu. Bukan nak pergi buah kereta dia nanti siapa nak ambil ni. Waktu selesai dah kubur dah. Okeylah, ni ketika mati mayat duk ada depan kita ni, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, kena cakap yang baik-baik. Fayaqulu khair. Walaupun yang mati ni kita tahu. Kita kenal siapa dia, suami isteri kita masing-masing, kita tahu perangai baik buruk dia. Tapi sunnahnya kita hanya cakap benda baik saja. Sebab apa? Itu akan membantu si mati ni. Itu akan membantu si mati. Nah, kena sebut yang baik-baik saja. Sunnahnya begitu. Yang tak comel sikit sebanyak tu kena tutup masa ni. Sebab kita mengharapkan pahala tadi. Mendoakan orang ziarah, mari doa, solat jenazah pula lebih 40 orang. Semoga ramai-ramai ni dimakbulkan doa untuk meringankan azab dia. Hadis banyaklah tu. Kalau kita baca Riyadhus Shalihin dan juga Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu semua ada digambarkan di situ, insya-Allah. Jadi kita ni kena rancang. Bila kita mati, paling tidak 3 benda kena tinggal. In qata'a maluhu illa min salas. Apa dia? Sedekah jariyah. Waladus salih yad'u lah. Dan juga al-ilmu yantafa'u bih. Itu kena tinggal. Lepas tu yang lain-lain itu jadinya dengan harapan. Paling tidaklah, na'udzubillah, kalau kata saat awal kematian kita, kira plus minus, kita termasuk orang yang tak banyak amal saleh. Tak cukup dah, bukan tak banyak, tak cukup. Maksudnya amal yang tak baik lagi banyak. Kita masih berpeluang sehingga hari kebangkitan untuk ubah keadaan tersebut. Melalui apa dia? Melalui inilah amal soleh, doa anak kita, apa yang kita tinggalkan atas muka bumi, melalui amal-amal kita, sedekah jariah, ilmu apa semua itu begini, dan didikan kita kepada anak-anak isteri supaya sentiasa mendoakan Allah maghfirlah warhamhu. Bukan tunggu hari raya, pagi raya saja. Letih tunggu hari raya saja setahun sekali baru doa. Kesian kita dalam kubur tu. Jadi kena fahamkan anak-anak, bila ingat saja Allah maghfirlah warhamhu wa'fu anhu. Bahkan saya syorkan, banyak tempat bila kita baca hadis berkaitan dengan harta, yang menjadi perbalahan banyak anak-anak adalah harta. Jadi saya sangat syorkan, saya sangat syorkan ibu ayah yang, itulah saya direct bulan-bulan puasa ni, malah nak berlapik-lapik. Jadi saya sangat betul terang bahawa ibu-ibu, ayah-ayah yang ada harta, yang umurnya 60, 70 dan seumpamanya, memang kena fikir lagu mana nak settlekan harta tu masih hidup lagi. Supaya dengan niat tujuan, anak-anak tak jadi isu lepas kita mati. Begitulah maksudnya. Maksudnya settle tu, panggil bincang. Okey, mak nak hibahkan semua sama rata. Setuju ke tak? Setuju. Okey, kalau dah setuju, buatlah satu surat ke lagu mana begini, dan bagi syarat. Benda ni valid bila mak dah mati. Selagi tak mati, jangan kamu cari pasal nak jual apa semua. Bolehlah. Bersyarat tu. Supaya nanti niatnya apa dia? Bila kita mati, isu tu tak timbul. Faraid lah, abang boleh banyak lah, adik boleh sikit lah, apa semua. Tak. Nak bergaduh pun tak puas hati masa hidup. Bukan selepas kita mati dan kita tak ada dah nak boleh campur tangan. Sebab anak-anak ni, mereka tak akan lah, setakat ni saya tak jumpa lagi lah anak-anak yang balik jumpa mak ayah dia. Ayah dengan mak pun dah umur 70, 80 ni. Apa kata kita bincang tentang bagi harta tu? Tak adanya.
Tetapi seorang mak ayah yang saleh, satu saleh, dia faham matlamat hidup ni adalah kena mati, dan bila mati nak doa daripada anak-anak yang saleh, maka pada saya mereka akan settlekan masa hidup. Settle dengan bersyarat ya. Sebab risau juga ada di sana dah settle bagi-bagi, dihalaunya mak ayah dia tu ada juga. Naudzubillah min zalik. Kena settle bersyarat. Pada saya begitu. Kena settle masa hidup supaya tak timbul selepas kita mati. Sebab bila kita mati ni kita nak doa je. Kita nak doa daripada anak-anak je. Nah, itu paling penting. Tapi bila anak-anak dah bergaduh, rasa tak puas hati, rasa mak ayah masing-masing tak adil disebabkan harta, agak-agak doa ke yang sampai. Na'udzubillah, caci maki nanti pula sampai. Itu yang kita risaukan ya. Itu yang kita risaukan. Na'udzubillah ni tadi. Baik, banyak cek ni. Tu dia. Kak Nur Razak. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya, Kak Syairah ya. Saya teringat dulu waktu arwah nenek saya meninggal. Tapi dia dekat kampung tu, dia seorang dekat rumah lah. Jadi dia biasa bila dia meninggal tu, dia macam terdengar-dengar ada orang bagi dia salam. Dia cakap lelaki. Dia nampak lah 2 orang lelaki sampai dia pergi ke rumah jiran. Sebab yang cerita tu lepas dia meninggal tu, jiran tu yang cerita balik dekat kita orang kan. Dia cakap macam nenek tu cakap ada orang dengar bagi salam, ada lelaki, tapi jiran-jiran tu tak nampak. Jadi maksudnya kalau kita, sebelum meninggal tu memang kita dengar lah, maksudnya orang tu bagi malaikat tu bagi salam. Itu kira malaikat lah kita dengar Ustaz. Maksudnya yang menyerupai lelaki. 2 orang dia kata. Wallahu alam, saya pun tak experience lagi Kak Syairah. Jadi nak share kata confirm tu tak boleh, tapi banyak kes juga termasuk pakcik isteri saya yang meninggal 2 tahun lepas kan kanser dan COVID jadi ada satu video tu anak dia tunjuk pada kami pergi ziarah rumah dia tunjuk bila pakcik ni balik sampai kat rumah dalam keadaan kena papa dan letih sangat, doktor pun kata balik rumah lah, rehat kira tak boleh buat apa-apa dah, kira balik meninggal kat rumah lah. Jadi bila balik tu, sampai saja bila dia nak keluar kereta tu, tiba-tiba dia berhenti. Dia macam jawab salam ataupun bercakap dengan anak dia, experience. Dan video tu ada. Jadi nak kata kes yang sama tu dah banyak orang duk share, memang ada pengalaman begitu. Contohnya ada seorang ni dia tulis di Facebook ya. Dia kata nenek dia ni memang lepas subuh ataupun sebelum subuh duk mengaji Quran lah. Duk mengaji Quran, solat. Satu pagi tu selepas dah subuh tu, nenek dia bagi tahu tengah-tengah dia baca Quran, masa tu dah lepas subuh ataupun sebelum subuh, wallahu a'lam. Dia tengah orang baca Quran tu, nenek dia jawab salam, Waalaikumsalam. Lepas tu dia arahkan si cucu ni tu pergi buka pintu tu, orang dah datang dah tu. Begitulah lebih kurang Jadi si cucu ni pelik lah, siapa pula mari, dia tak dengar apa-apa. Jadi dia pun pergi buka pintu apa semua, tak ada siapa-siapa. Dan bila dia balik semula tengok nenek dia dah meninggal. Jadi macam konsisten ya. Cerita tu macam ada pattern. Wallahu alam. Tapi kalau tanya saya betul ke tidak, saya tak boleh nak kata sebab saya tak ada experience lagi. Kalau saya ada experience, saya dah duduk sini lah. Selesai dah. Ada begitulah. Wallahu alam. Kak Syairah ya. Okey, ingat malaikat maut di alam ghaib je, syurga neraka tu. Dan jadi dari situ kita sendiri sebenarnya dah tahu sunnah kita ya Ustaz. Ketika itulah. Ketika itu sudah terbuka hijab. Jadi di akhir hayat tu bila nyawa di yugharghir, halqum kita ni terbuka dah hijab untuk tengok alam ghaib, masa tu sebenarnya kita dah jelas lah situasi ketika itu. Sebab tu pentingnya untuk kita bercucuk tanam, membuat persediaan kalaulah kita naudzubillah min dzalik, kalaulah kita dalam kategori itu, maka perjalanan di barzakh itu menentukan kita di akhirat esok lagu mana. Jadi kalau boleh top up lagi pahala, top up lagi, sebab kita tak boleh buat apa dah. Kita duduk dalam kubur alam barzakh tak boleh buat apa dah. Jadi di situlah aset kita adalah anak yang soleh mendoakan, ilmu yang ditinggalkan, sedekah jariah yang ditinggalkan. Bekerja terus untuk kita, dan setiap azab yang kita kena akan dikafarahkan, dan setiap pahala yang ditop up akan dikredit dengan harapannya bila kita bangkit di yaumil mahsyar adalah dalam kubur itu sendiri dah berubah dah kedudukan kita daripada tak baik kepada baik, insya-Allah. Semoga begitulah semoga begitu. Sebab tu penting sangat untuk kita belajar berdasarkan hadis sahih
lagu mana saat kita duduk dalam kubur tu pahala tetap sampai. Sebab tu benda ni dibincangkan oleh ulama-ulama sunnah. Penting untuk kita tahu yang confirm sampai pahala, bukannya yang khilaf, yang tak jelas. Yang ialah ramai orang buat sekarang yang ulama haruskan. Ulama haruskan ni tak jelas lagi tuan-tuan ya. Ulama haruskan dia bagi fatwa, dia haruskan. Harus ni buat okey, tak buat tak ada masalah. Sepatutnya kita cari yang benar-benar menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, menarik tajuk ni. Dapat sambutan banyak ni. Baca Yasin ada ke Ustaz? Kak Syida tanya, maksudnya baca Yasin kepada orang mati gitu? Masa itulah tengah nazar tu kan. Ada kaedah dengar mengatakan Baca Yasin dalam riwayat dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ada Iqra'u Yasin ala mautakum. Ada sungguh. Iqra'u Yasin ala mautakum hadis. Tapi dibincangkan kemudian maksud baca Yasin di sini adalah kerana Yasin ni banyak cerita tentang akhirat, tentang kehidupan selepas kematian. Maka ala mautakum di situ bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang diambang nazak. Dia nazak tu kita baca Yasin dengan falsafahnya adalah kefahaman daripada Yasin itu membantu dia untuk dia memudahkan dia pergi ke kematian lah. Itu falsafah asalnya. Orang kita buat baca Yasin selepas kawan tu dah mati sebagai hadiah. Ini yang tak betul ni. Ini yang sedikit berbeza ya. Sepatutnya Yasin itu dibaca ketika dia nazak, ketika dia sebab makna daripada surah Yasin itu kalau kita tadabbur, wallahu alam, dah ikut ke Ustaz? Saya kalau yang belum saya syorkan untuk bulan puasa ni cari masa, cari balik tadabbur Ustaz Mu'in untuk tengok dia tadabbur surah Yasin satu persatu ya. Cuma Ustaz Mu'in ini detail tahap gaban lah. Dia punya satu ayat tu boleh 2-3 jam. Tapi memang puas hati kalau boleh habis Yasin dengan dia ya. Kalau nak ringkas sikit mungkin boleh cari ustaz-ustaz lain lah. Tapi nak katanya intipati surah Yasin bercerita tentang kehidupan akhirat, kesejahteraan apa semua. Jadi ia memberi motivasi pada si mati tadi untuk menghadapi kematian tersebut. Itu matlamat asalnya. Sebab tu hadis tersebut Iqra'u Yasin ala mautakum. Mautakum di situ adalah orang yang nazak, bukannya orang yang sudah mati. Begitu keadaannya. Bila dah mati, doa. Cuma disebabkan kita biasa baca Yasin apa semua lagi daripada duk borak lara apa semua, pada saya baca Yasin selepas kematian pun tak ada isu, tapi niatkan sebagai doa. Niatkan, tawassulkan sebagai doa. Ya Allah, dengan berkat surah Yasin ni semoga ia menjadi pahala kepada si mati. Begitulah. Tapi Ustaz yang baca tu confirm ahli keluarga dia je lah. Kalau macam kita yang tak ada kaitan tu belum tentu sampai kan. Kalau kita baca sekalipun majlis ramai saya tu. Sebut tadi, betul. Sebab tu saya sebut tadi, lepas baca tu kita niatkan tawassul ia sebagai doa kepada si mati. Semoga ada manfaat. Pahala baca Yasin tu kita niatkan, ya Allah semoga pahala baca Yasin ni ada manfaat untuk si mati. Adapun anak-beranak dia, anak-anak dia buat sebarang kebaikan itu tak ada isu lah, memang direct sampai. Itu tak ada isu. Sebab orang kita ni kalau tak baca Yasin, tak reti nak buat apa, tu masalahnya. Orang kita ni, ialah kalau kita kata jangan baca Yasin lah. Jadi dia pun bila dah mati dia kata okey, sekarang ni baca Yasin. Bila nazak kan baca Yasin. Bila dah habis kawan, bila dah meninggal, dia tak reti nak buat apa dah. Dia jadi pada saya lah. Nanti orang sembang sembang pula. Dia sembang-sembang. Ceritanya. Ceritalah pula cantik telekong Siti Khadijah kan ni. Ada. Dah khatam ke Quran ni bulan puasa dia ada sembang benda lain. Jadi pada saya lah, kalau kita boleh didik bahawa okeylah baca Yasin tak apa. Tapi walaupun siapa-siapa yang mari tu, cuma niatkan tawassul pahala tu, niatkan untuk sebagai pahala kepada beri manfaat kepada si mati tu. Itu pun falsafah asal mereka yang buat tahlil apa semua tu. Niatnya nak buat pahala untuk membantu pada si mati. Itu niatnya, cuma disusun sekian. Cuma orang sekarang dia salah faham sebahagiannya, benda tu mesti buat. Tak boleh tak buat. Kemudian buat tu pula dengan penuh pancaroba lah. Pancaroba apa dia?
Sebab tu saya pernah tanya dalam banyak surau masjid, termasuklah di Rawang, Masjid Cahaya Iman tu. Saya tanya direct, saya tanya, lepas ni kalau ada orang nak ajak datang buat tahlil di rumah, nah, dia terus terang, dia kata, saya jemput semualah datang tahlil rumah saya ni, almarhumah mak saya ataupun almarhumah ayah saya meninggal, gini-gini, tapi saya terus terang, kami memang out of budget, tak ada sebarang hidangan malam ini. Agak-agak pergi ke tidak? Tu. Agak-agag pergi ke tidak? Itu jadi isu tu. Jadi ada banyak surau masjid senyap. Ya. Kemudian ada satu masjid ni dekat Kapar. Ada seorang pakcik ni dia pun dia ni kelakar. Tak pergi ustaz. Tak pergi. Jadi sebenarnya nak pergi mata betul-betul bantu berdoa kepada si mati dan seumpamanya itu. Gitu. Sebenarnya konsepnya kalau kita setakat nak mendoakan, tak payah pun ada majlis apa-apa. Buat. Kita berdoa je lah. Kita minta. Maksudnya si wakil anak kata, tuan-tuan dan puan-puan, ayah saya baru meninggal gini-gini. Kat luar tu ada sedikit saya sediakan juadah. Niat saya memang nak buat pahala untuk mak ayah saya lah. Untuk jamu orang makan. At'imut ta'am. Boleh lah. Dalam masa sama, saya mohon tuan-tuan semua berdoakan roh almarhum mak saya. Masing-masing berdoa lah. Masing-masing berdoa. Berdoa sampai. Masa istighfar lah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu tu. Tak payah pun buat majlis. Tapi orang kita ni kalau tak buat majlis gitu, dia macam kurang syok lah. Dia tak berasa betul-betul pahala tu sampai. Itu je isunya. Sebab kita dibiasakan bermajlis. Jadi doa-doa individu ni kita rasa, tak sampai kot. Tak berapa kuat ni. Dia jadi tak yakin. Sedangkan Quran sebut, fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Jadi saya syorkan ibu-ibu yang memang ada lebihan rezeki, ini yang tak mampu tak boleh buat. Yang tak mampu jangan buat. Sampai berhutang, sampai guna duit yang tak patut, tak boleh buat. Kalau yang mampu nak sediakan makanan, nak bagi pada orang surau masjid, orang tahfiz ke orang fakir miskin, sangat disyorkan. Sebab kita niat nak buat sedekah, dan sedekah tu memang niat untuk nak bagi pahala kepada mak ayah kita. Sediakan makanan, bagi. Dan paling tidak tulis nota di situ, mohon istighfar kepada mak ayah saya dan doakan kisah di akhirat. Jadi kita tak suruh buat majlis, kita suruh lepas kamu makan tu pandai-pandai lah. Saya dah bagi makan ni, tolonglah istighfar sikit pada mak ayah saya. Begitulah. Jadi kita tak ajak buat kumpul ramai-ramai, buat zikir gitu begini. Tak payah begitu. Itu cara moden kita ni, tak menyusahkan orang lain semualah. Itu bagi yang mampu. Adapun yang memang tak mampu apa semua, tak payah. Memadailah kita sendiri berdoa, kita ajak di Facebook ke apa semua seramai mungkin, ataupun ahli keluarga kita berdoa sendiri, yang begitulah, doa dan istighfar. Tidak perlu di majlis khususkan, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Rugilah bagi mereka yang mati, apa dia? Rugilah bagi mereka yang mati tanpa ada siapa di sisi ustaz. Disunnahkan untuk talqin, laqinu ala mautakum. Talqin di sini yang juga sedikit macam lari sikitlah. Bila kita baca talqin, dalam arti kata baca talqin tu selepas dia mati ditalqinkan. Sebenarnya talqin tu waktu dia diambang maut tu. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ajar dia untuk ucap la ilaha illallah. Dan ulama bincang panjanglah. Saya duk baca dalam Bulughul Maram dan juga Bahrul Madhi, diajarkan untuk kita ajar dia ucap la ilaha illallah tu sebab nak capai hadis lain, iaitu man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab tu saya syorkan lagi satu, walaupun tidak ada hadis yang khusus daripada Rasulullah, tapi dalil umum ini, bila kita nak tidur malam, akhirkan kalam kita dengan la ilaha illallah. Dengan niatnya tadi apa dia? Andainya takdir Allah kita mati dalam tidur, lafaz akhir kita adalah la ilaha illallah. Jadi bila kita nak tidur tu, tahlillah la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampailah tertidur. Ada. Jangan duk la ilaha illallah yang kepala tu, tak payahlah. Suami tu tengok kebelah apa benda pula kau. Nurul ke apa ni, janganlah begitu. Maksudnya ialah kita nak tidur kan, kita baca doa, duk baca apa dia?
Bismikallahumma ahya wa amutu, Bismikallahumma amutu wa ahya. Kita baca ayatul kursi 3 kul, apa lagi? Ada setengah rajin tu dia baca al-mulk, padahal bukan tak mesti baca masa tu, dia baca sebelum tu. Al-waqi'ah dia baca lagi dah. Apa semua. Tapi kalau singkat ni baca 3 kul paling tidak jangan tinggal, ayatul kursi jangan tinggal. Nah, apa semua tu ini. Dan akhir semua tu dah tutup mata dia tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan harapannya apa dia? Kalaulah takdir Allah kita mati dalam tidur tu, wallahu alam, kita pun tak tahu, maka man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala jannah. Maka lakinu ala mautakum, talqinkan, ajarkan ketika kematian itu la ilaha illallah. Jadi cara dia, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan Imam Nawawi bagi syarat, dia bagi syarat lah, dan syarat dia ni adalah pandangan dia, tak semestinya betul, bukan mesti tak semestinya betul, dia bagi pandangan peribadi dia. Dia kata kalau boleh yang bagi yang talqin tu jangan ahli keluarga rapat, maksudnya anak-anak dan seumpamanya. Sebab apa? Khawatir nanti orang yang duk talqin di telinga ni, tiba-tiba dia kata, oh tadi masa aku talqin pada ayah kita ni, dia pesan harta semua aku punya. Itu Imam Nawawi punya realiti zaman tu lah. Kita tak ikut pun tak ada masalah. Itu bukan kata daripada sunnah Rasulullah ke apa semua, itu pandangan dia ikut. Kita hari ni sepatutnya ialah anak-anak lah yang bantu dia di sisi si mati tu kan, la ilaha illallah. Dan cara dia adalah bila kita dah ajar la ilaha illallah, bila yang nazak tu nampak macam dah ikut la ilaha illallah, maka kita pun berhentilah. Jangan dah tu paksa-paksa dia tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia sekadar nampak dia macam dah ikut, dah. Tapi kemudian kalau dia meracau balik, biasanya orang mati ni ada momen dia meracau apa semua tu, maka bila dia tenang, kita pun ajar balik. La ilaha illallah, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kita nak berusaha supaya man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang ada experience lah tentang perkara ini. Saya ingat ramailah yang ada experience tentang perkara ini. Baik, itu maksud talqin tadi tu. Dan ia semoga membantu si sakit, si mati tadi, berakhir kalam dia dengan la ilaha illallah yang dijamin syurga itu, insya-Allah. Begitu. Jadi rugilah mereka yang mati tanpa ada sesuatu spesifik. Dari satu aspek memang ada kerugian sikitlah. Tapi ia tidaklah menjamin pada hakikatnya orang tu confirm syurga neraka, tidak. Cuma proses itu ada nilai dia. Ada orang mati seorang-seorang, tak ada orang pun, disebabkan dia orang saleh, tetap dia husnul khatimah. Nah, tapi kalau dia ramai orang yang mari dia, tapi dia sendiri itu tak saleh pun, dia mati berdasarkan tak sempat taubat apa semua itu ini, tetaplah su'ul khatimah. Begitu ya. Baik. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia meninggal. Abdullah bin Ubay bin Salul siapa dia? Bapa munafik ni Madinah. Bapa munafik, Ustaz. Anak dia saleh. Anak dia mukmin sejati. Follower Rasulullah, rapat dia berjihad apa semua begini. Bahkan anak dia ni pernah offer pada Rasulullah untuk bunuh ayah dia. Nak kata jahat sungguhlah Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Duri dalam daging sungguhlah. Umar offer suruh bunuh, tapi Rasulullah tak boleh. Nanti orang akan sangka Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Kerana pada zahirnya golongan munafik ni adalah sahabat Rasulullah lah. Jadi apa berlaku? Abdullah bin Ubay bin Salul masa dia meninggal, dia telah berwasiat supaya dia dikafankan dengan jubah Rasulullah SAW. Dan diuruskan jenazah, bahkan disolatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah buat ke tidak? Rasulullah buat. Umar tak puas hati. Umar kata, kenapa Rasulullah buat ni? Sebab Umar faham, kalau Rasulullah yang uruskan, doa Rasulullah makbul apa semua begini, maka ia khawatirlah benda tu memberi manfaat kepada si munafik ni. Maksudnya tiba-tiba jadi ahli syurga, sebab tak jadi ahli neraka. Jadinya Umar tak puas hati. Tapi Rasulullah telah jelaskan, setakat itu sahaja. Yang dia layak setakat itu. Sebab apa? Sebab dia bukan mukmin. Kalau dia mukmin, memang confirm lah.
doa Rasulullah apa semua bermanfaat untuk dia. Tapi sebab dia kafir pada hakikatnya, walaupun dia zahirnya Muslim tapi dia munafik, yakni apa nama, kafir dalam jiwa, maka dia tetap doa Rasulullah apa semua tidak boleh membantu dia di akhirat kelak. Ini menunjukkan kematian itu sangat sangat khusus ya. Kita tak boleh nak rely on anybody at the first place. Tak boleh nak kata nanti tak apalah aku semayang bang pun tidak, nanti anak-anak doa tu okeylah. Dia tak boleh gitu. Dia kena at the first kita dulu. Selesai. Yang lain-lain tu top up saja. Yang anak apa semua tu top up bantu. Begitu. Baik, buat ibah amanah siap-siap, betul Kak Liza. Dan saya tidak jual lah wasiat syok apa semua tu. Tapi saya fikir penting untuk kita ada pendedahan terhadap perkara tersebut ya. Bagi mereka yang ada harta banyak ni. Adalah seorang bila kuliah muslimat ni, dia kata, Ustaz, saya ni ada 2 keping tanah. Satu tanah dia kata di bandar sikit, mahal lah, juta-juta. Satu lagi luar bandar sikit. Anak-anak saya ni semua dah besar, dah ada harta masing-masing. Saya kata itu harta mereka, tapi hak kita untuk tinggal pada mereka ni tak ada. Sebab mak ayah kena tinggal pada anak-anak lah. Lepas tu macam mana ni, gini-gini. Sebab tu saya kata kena bincang masa hidup. Panggil semua, bincang elok. Sekejap saya nak cas bateri. Perbincangan begini kurang sikit mengantuknya. Baguslah, banyak soalan. Kalau nak baca tadi, lalok juga tu. Baik, sambung cerita tadi, dia kata gitulah. Lepas tu saya kata, saya syurkan. Ya. Siapa ni? Assalamualaikum. Selmiah, ya Kak Selmiah. Ya saya. Ustaz nak tanya. Okey. Boleh. Saya nak tanya pasal harta kan. Harta peninggalan. Saya ada satu makcik, dia meninggal tapi dia ada anak angkat lah. Okey, anak angkat dia ni memang yang menjaga dia waktu dia sakit apa semua. Sekarang ni mak selepas meninggal, tapi sebelum meninggal mak dia telah berpesan kepada beberapa orang yang dia dah harta sedikit tu, macam ada barang kemas sedikit untuk diberikan kepada anak angkat dia, disebabkan anak angkat dia ni memang susah, tak ada IC semua tak ada sebab dia ambil daripada kecil kan. So jadi sekarang ni makcik sekarang ni tengah apa orang kata, nak juga dengan barang harta tu. Macam mana Ustaz nak buat? Di sinilah pentingnya persaksian dan juga secara bertulis. Ini kita kata kena ada ilmu sikit ni. Dan kalau yang tak ikut tu memang yalah, dia dah hibahkan dari awal kan, dia dah kira hadiahkan dari awal lah tu, sepatutnya diberi kepada sekian-sekian. Di sini juga perlu maklum mereka yang terlibat dalam kes ini, supaya mereka gunakan dan faham konsep hibah ketika masa hidup. Setengah orang kita dia sebut kata kalau aku dah mati maka aku nak bagi pada sekian. Jadi sebahagian orang faham bila aku dah mati tu maksudnya dari sudut pembahagian, wasiat. Itu yang jadi masalah panjang tu. Tapi kalau ia bersifat hibah pada masa hidup dan ramai bukti dan saksi, itu. Tapi dalam kes ni secara legal memang tak boleh buat apa lah. Kalau naik turun mahkamah pun tak ada lah, tak ada pemberat lah untuk dia nak tuntut perkara tersebut ya. Anak angkat tadi tu. Tapi kalau ia memang dibereskan waktu hidup, tak ada masalah. Itu yang cuba kita nak, itu yang kempen saya tu, cuba settlekan masa hidup. Masa sebelum kita sakit tu. Ustaz dia dah bagi waktu ketika dia masih hidup lah. Masa dia hidup lagi. Tapi diminta balik oleh anak-anak kandung itu. Dinafikan hak anak angkat yang diberi hibah itulah sebenarnya. Sebab dia orang ni maksudnya macam, bagi saya, yalah anak angkat dia memang dah susah, tak ada IC apa semua kan, tak ada tempat tinggal pun tak ada sekarang ni. Jadi macam kita rasa macam dia orang nak macam-macam mana pun nak tuntut juga benda tu. Dia kata benda tu jadi satu dosa, nanti berdosa budak tu ambil harta orang. Macam itulah. Itulah. Tapi itulah sebab pemberian itu diberikan tanpa ada benda bukti apa semua tu. Jadi nak tuntut pun, kawan tu nak lawan pun tak kuat lah kes dia secara legal ya, secara hitam putih tu.
Ni yang kita kata kalau dah beri waktu hidup, kenapa dia tak ambil waktu hidup? Itu Kak Salmiah maksudnya. Dia dah ambil Ustaz. Dah ambil. Oh, okey. Cuma mak dia suruh kita simpankan. Memang dia dah masa dia bercakap dengan saya, dengan ada beberapa orang. Yang maksudnya barang kemas tu dah anak angkat dia pun dah ada pada waktu ketika itu. Cuma anak angkat dia pada waktu ketika itu umur 18 tahun. Yelah dengan barang kemas tu takut tersalah letak apa semua. Kita tolong simpankan sementara. Masa tu mak dia pun masa masuk duduk dekat hospital. So jadi tak ada orang nak pegang barang tu. Itu je Ustaz. Itu dah jelas dah tu, tak ada isu dah sebenarnya. Tapi Ya. kalau dah ambil balik memang dah ambil hak orang dan juga zalim lah. Itu je lah. Ya, itu yang saya rasa. Sebab sekarang ni saya pula yang dituduh menjadi orang yang tak, saya berpegang pada amanah Ustaz. Saya pun takut kan benda tu jadi amanah kita. Bila kita pula dituduhnya, macam tu lah. Ya. Tindakan Kak Salmiah tu betul untuk ni dan sewajarnya berpegang sebab benda tu dah dihadiahkan waktu hidup, dah settle sebenarnya. Dan barang tu memang dah jadi hak milik kawan tu sebenarnya. Tidak ada isu wasiat ke, tidak ada isu harta pusaka dah sebenarnya tu. Jadi yang tadi tu ialah itu tamak lah. Ada sikit rasa tak puas hati tu ialah Allahu alam. Semoga Kak Salmiah berjayalah meyakinkan mereka bahawa harta itu bukan hak milik mereka tapi hak milik anak angkat tadi. Semoga berjayalah insya-Allah ya. Okey, kita pergi sikit lagi. Okey. Sikit lagi anak dah mungkin master bedroom. Ada anak dah. Ada juga begitu ya. Rugilah mereka yang mati tanpa siapa di sisi. Buat hibah amanah sesat betul. Ada anak booking. Saya cerita apa tadi sebelum Kak Salmiah tanya soalan tadi? Cerita yang ada ibu yang kepi tanah tu Ya. Jadi katanya di situ adalah bila dia saya kata itulah panggil bincang balik. Kalau kata semua tak nak tanah tu jual bagi duit je lah senang. Maksudnya prinsipnya adalah nak settle waktu hidup dan nak bagi mereka ni rasa tidak offended selepas kita mati, itu saja. Yang ni kita boleh berpesan pada mereka, mak, pak harta apa semua aku tak kisah dah, aku nak mati. Aku nak korang ni lepas aku mati doa pada aku je hari-hari. Jangan tinggal. Syaratnya hari-hari 5 kali sembahyang doa pada aku khusus. Jangan tak doa. Tak doa nanti aku keluar kubur tuntut daripada kamu. Itulah macam mana ya. Begitu. Nah, sebab kita mati ni nak benda tu je, tak ada benda lain dah. Baik. Lepas tu saya kata Hajah, kalau Hajah rasa pening sangat nak bagi siapa, tak apa. Ambil nama dengan IC saya pun okey, tak ada masalah saya. Melawak dengan dia lah. Ada. Tapi pada saya memang kena bincang dari awal. Apatah lagi kita dah lewat 70-an, dah mula sakit-sakit, panggil anak-anak bincang elok-elok, ni harta mak begini ni, nak hibah siap-siap, hibahkan siap-siap supaya semua orang puas hati, adil, tersenyum semua. Patut pesan wasiatnya, aku nak doa kamu je semua, harta ni. Ada. Cuma benda ni berkuat kuasa bila aku mati. Hibah bersyarat dia panggil ya. Hibah bersyarat. Selagi aku hidup, jangan duduk pandai-pandai. Apa-apa berlaku aku boleh tarik balik. Tu. Ada tuan-tuan, satu kes ya, memang berlaku 2 orang pensyarah. Suami isteri pensyarah. Dia boleh pergi bila mak ayah dia pujuk macam mana mak ayah dia tukar nama dia, tanah pusaka yang mak ayah dia duduk tu, last kali dia pergi jual tanah mak ayah dia duduk dan dia halau mak dia. Dan mak ayah dia telah filekan pada mahkamah, lawan balik dan menang. Mahkamah syariah dah menang. Ni kes tu memang ada, boleh baca dalam internet. Ini bukan mengumpat apa semua, ni memang ada. Seorang pensyarah berstatus profesor. Bidang dia bidang entrepreneur, bidang keusahawanan. Dia usahakan mak ayah dia sekali-sekali. Tu ada, bukan tak ada. Benda harta duit ni memang tak boleh. Jangan. Dia mesti firm. Sebab tu ayat paling panjang dalam Quran ayat apa surah Baqarah tu tentang apa? Kak Liza. Hutang ke Ustaz? Hutang. Hutang. Harta. Berkaitan harta. Hutang. Hutang.
Okey, ada anak. Kak Razak kata ada anak dah booking master bedroom. Okeylah, itu bincanglah elok-elok macam mana ya. Ejahlah macam mana. Risau pula nak jawab salam. Kak Anis kata ni tak, saya tak faham konteks ni. Risau pula nak jawab salam. Kak Anis Takut kalau boleh terima Malaikat kasih. Ustaz. Salam takut malaikat. jawab salam malaikat maut. Oh, itu. Aduh, hai. Salam Ustaz. Salam ya Kak Saripah. Saya nak tanya tentang kesakitan waktu sakratul maut tu. Sebab kita ada terbaca kan, dia kata kalau orang tu husnul khatimah, dia akan pujuk orang yang tengah sakratul maut tu lah, pujuk keluarlah kamu, dia kata. Lepas tu sebelum masa dia datang tu malaikat tu bagi salam. Sedangkan yang su'ul khatimah tu, kamu melihat mereka dipukul muka dan belakang mereka. Maknanya seksa lah tu. Tapi macam mana bila saya fikirkan Nabi pun terasa sakit. Sedangkan orang yang mati dalam tidur, saya dengar dia tak rasa sakit pun. Sakit sakarat tetap dirasa, sakarat tetap dirasai walaupun keadaan kita mati pun Kak Saripah. Cuma orang mati tu kita tak tengoklah dia menderita sakit tu, tapi pada hakikat saat nyawa tercabut tu tetap sakit lah. Cuma saya sebutkan tadi, saat nyawa nak tercabut dan Allah Ta'ala dah buka hijab kita, kalaulah kita itu husnul khatimah, kita dah melihat keindahan alam gaib sana, malaikatnya apa semua. Jadi seolah-olah macam beranak tadi. Dah nampak anak, tak ingat dah sakit beranak tu. Walaupun baru lepas beranak tu. Jadi keindahan alam sana tu, malaikatnya dengan apa semuanya menyebabkan kita sakit tadi pun dah rasa, dah macam tak teringat. Okey, contoh yang baik, kalau kita baca surah Yusuf, saatnya wanita-wanita itu ditunjukkan Yusuf oleh Zulaikha, oleh Imra'atun Al-Aziz tu. Kan mereka terhiris-hiris tangan. Mereka bukan hiris sekali ya. Mereka terhiris-hiris banyak kali. Bermaksud apa dia? Maksudnya takjub sangat dengan rupa Yusuf sampai hilang dia punya rasa sakit terhiris-hiris tu. Situasi itulah soalannya nak bagi gambaran kiasannya bila kita dah takjub dengan kehebatan alam gaib yang selama ni kita duk baca dalam Quran hadis saja. Ni real depan mata, malaikatnya datang dengan cantiknya, dengan cahaya ke lagu mana, Allahu a'lam lagu mana. Menyebabkan sakit mati tadi dah rasa ringan dan tidak jadi lagi isu. Pada peringkat awal kita sakitlah. Dan setiap sakit itu adalah kafarah. Adalah manfaatnya juga sakit. Nanti mengurangkan dosa-dosa kita insya-Allah. Nah, kalau tak sakit langsung tu, takut apa nama ni lah pulaknya. Begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Ya, Kak Saya Sa'diah. nak saya pernah dengar, tapi benar ke tidak, Nabi bila nak meninggal tu rasa banyak kesakitan sebab dulu-dulu Nabi ada kena sihir. Jadi bila dia nak meninggal tu, dia rasa baliklah kesakitan sihir dia dulu. Sihir dia. Itu pasal dia, itu betul ke tidak? Yang lebih tepat adalah masmumah. Masmumah ni racun. Rasulullah diracun ketika Khaybar, ketika peperangan Khandaq. Rasulullah pergi ke bila pergi serang Yahudi di Khaybar. Salah seorang wanita Khaybar telah hidang sebab lelaki-lelaki dibunuh, kanak-kanak dan juga wanita dijadikan hamba perang, tawanan perang ketika itu. Jadi salah seorang wanita tua Yahudi ni telah panggang kambing muda dan dia tahu Rasulullah suka kambing muda ni, dia panggil mutton kalau kita bahasa kita ni. Dan bahagian yang Rasulullah suka adalah bahagian paha kan. Jadi dia ni telah letak racun dalam kambing tersebut. Jamu kepada tentera Islam masa tu, sahabat-sahabat. Rasulullah tak sempat makan, Rasulullah sempat gigit. Malaikat bagi tahu ada racun, Rasulullah pun tak jadi makan. Tetapi kesan racun tu, nak kata dahsyat racun tu, telah menyebabkan Rasulullah, langit Rasulullah hitam bermula daripada itu. Hadis sebut. Jadi ketika itu kesan racun tu tak kuat sangat. Tetapi setelah beberapa lama, di akhir hayat Rasulullah, lepas Rasulullah pergi ke Baqi', Rasulullah pening kepala. Ketika Rasulullah pening kepala, balik dan mula gering, antara yang hadis-hadis yang sebut di saat akhir Rasulullah
dan dalam keadaan sakit beberapa hari itu, antaranya Rasulullah sebut terasa urat saraf aku ni macam nak putus. Rasulullah sakit lah, kesan. Dan Rasulullah sebut nampaknya kesan racun di Khaybar dulu makin merebak dalam tubuh aku. Begitu mafhum dia. Jadi bukan sihir, yang lebih tepat adalah racun. Dan bila kita baca kisah tersebut, seolah-olahnya Rasulullah memang diracun oleh Yahudi lah. Dibunuh jugalah. Daripada kesan racun itu menyebabkan Rasulullah makin lemah. Cuma jangka masa daripada Khaybar ke akhir hayat Rasulullah tu ada jarak dia lah. Tidak on the spot. Cuma ada akhir hayat Rasulullah sebut telah terasa racun di Khaybar dulu. Rasa nak putus orak-orak dalam badan aku ini, sakit gitu. Tu. Wallahu a'lam. Kak Sadiah, itu yang saya boleh bagi jawapan lah. Terima kasih. Assalamualaikum Siapa ni? Ustaz. Kak Ana nak tanya, Kak Ana, yang ya. perempuan Yahudi yang racun Rasulullah tu apa jadi kat dia? Baik, seingat saya ada pun kitab tu saya boleh rujuk juga, nanti kita bincang lebih dalam. Seingat saya dia telah dibunuh ya. Dia dihukum bunuh. Bukan kerana dia tu tua ke apa semua, kerana pengkhianatan yang dia lakukan itulah. Dan ada sahabat telah ni sebab sebab ada seorang sahabat telah meninggal dunia. Dalam ramai-ramai itu ada seorang sahabat Ansar telah meninggal dunia. Maksudnya dia sempat makan habis kambing tersebut dan dia meninggal dunia. Sahabat lain tak sempat. Bila Rasulullah nak try, malaikat bagi tahu tak sempat. Tapi kesan racun itu walaupun sikit berkesan hinggalah ke akhir hayat Rasulullah tu, barulah racun itu semakin kuat. Itu. Nak katanya dahsyatlah racun orang Yahudi ni ya. Wallahu a'lam. Nanti kita boleh bincang lanjut lagi tu. Baik, saya nak tengok soalan di FB ni sikit. Maknanya kalau dah meninggal sementara menunggu jenazah di mandi disolatkan, tak perlu ke apa ni? Tak perlu baca Yasin ya Ustaz. Jadi amalan yang lebih baik. Amalan yang lebih baik adalah mendoakan dan istighfar. Allah maghfirlahu, ulanglah banyak kali. Allah maghfirlahu. Kalau lelaki, kalau perempuan yang meninggal, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau lelaki, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Dan bercakap yang baik-baik tentang jasa yang dia hidup, itu dianggap sebagai doa. Malaikat sedang mengaminkan. Dan kalau doa spesifik pun, ya Allah, bacalah doa apa-apa spesifik untuk dia, itu lebih baik. Adapun masyarakat kita, sebab tidak dibiasakan amalan berdoa secara bersendirian ni, dan disediakan Yasin, pada saya lah, tak ada isu untuk baca Yasin, tapi kita yang sedikit mengaji ni, jadikanlah bacaan Yasin itu sebagai tawassul, pahala dia untuk diberikan kepada si mati. Begitulah. Dia konsep hadiah ni tak ada. Banyak mana pahala kita nak hadiah pada orang ni, kita banyak sangat ke pahalanya. Itu konsep hadiah tu. Tapi orang Melayu kita dia suka guna istilah hadiah. Saya tak setuju lah hadiah tu. Sepatutnya kita mendoakan. So, lepas baca Yasin, ya Allah, dengan pahala aku baca Yasin ni, semoga ada manfaatnya untuk si mati dan mempermudahkan perjalanan dia di alam barzakh. Begitulah lebih kurang ya. Cadangan. Ustaz, kalau surah Al-Fatihah yang orang kan selalu suruh baca tu kan, lepas dengan orang kematian tu, kita boleh tawassul sekali ke? InsyaAllah, kalau kata itu konsepnya, ada isu. Kalau konsepnya itu, kalau kita faham itu konsepnya, Fatihah itu sebagai sandaran doa. Tapi itulah kalau kita buat yang tu, kita tinggal pula yang doa-doa yang lebih maksur ni. Nah, sepatutnya kita banyakkan doa yang lebih tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita terlalu dibiasakan dengan Yasin dan Fatihah itu. Al-Fatihah. Dan seumpama, sepatutnya Allah maghfirlahu, ulang banyak kali, ulang sebanyak mungkin. Sebab confirm sampai. Fatihah ni, kalau bertawassul tadi, insya-Allah sampai. Tapi tak ramai orang yang faham konsep itu. Yang dia faham adalah baca Fatihah untuk sedekah pada si mati. Yang tu khilaf. Itu khilaf. Macam Kak Syidah sebut tadi, tak tahu sampai ke tidak. Kalau sampai, yang confirm sampai, istighfar, doa. Dan juga amal soleh yang dibuat oleh anak-anak dan seumpamanya. Baik, katanya ni, ya. Kak Ana nak tanya lagi. Sekarang ni kan, Kak Ana nak tanya, sekarang kan trend yang khatam 30 juzuk tu untuk
arwah kan. Sekarang Kak Ana tengok ramai minta macam tahfiz, bacakan 30 juzuk, lepas tu dihadiahkan untuk arwah yang dah meninggal lah. Jadi benda tu macam mana nak cakap, betul ke, sampai ke? Ustaz boleh bagi penjelasan sikit? Baik. Secara umum dia tidak tepat dengan semangat asal anak-anak sepatut mendoakan kepada. Ini sudah ditegur oleh guru kami, Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Kalau sampai video pada Kak Ana tu, yang dia bukan marah lah, dia tegur. Anak-anak nak buat pahala, nak doakan mak ayah, tak payahlah swastakan pada orang lain. Dia isu tadilah Kak Ana. Bila sebahagian orang ni dia rasa cukup dengan dia swastakan ataupun subkon kepada orang lain untuk mendoakan kepada mak ayah. Sedangkan prinsip yang asal adalah anak-anak itu sendiri yang sepatutnya bertungkus lumus, membaca Quran ke, bersedekah ke, apa semua itu gini. Tapi setelah diajarkan bahawa okey, anak-anak yang ada duit sikit, just keluar duit, upahlah siapa-siapa baca Quran, pahala tu sedekahlah pada mak ayah kita, hadiahkan. Dia macam jadi satu budaya yang tak sihat. Sebab budaya asal, konsep asal dalam Islam adalah anak-anak tu sendiri. Dan anak-anak ni pun dia merasa sebab apa? Tak apalah, kita ada duit ni, kita yang duit nak sedekah cerita lain. Tapi dari sudut nak buat amal soleh tu, nak mendoakan mak ayah, why not kita sendiri buat? Itu maksudnya. Ia perlu dibetulkan. Kerana memang saya tengok sendiri, sebahagian besar yang duk panggil tahfiz apa semua ni, dia dah jadi macam, yelah, jadi subkon tak ni lah. Disebabkan mereka ada rezeki lebih kaya sikit lah, ada duit apa semua ni, jadi begitu pula. Mungkin juga kerana mereka faham, mereka rasa mereka tak layak mendoakan mak ayah mereka, takut doa mereka tak sampai pada, ini satu benda yang perlu dibetulkan lah, salah faham. Doa anak-anak lah yang confirm sampai, begitu tegurannya. Jadi selepas kalau kita dah buat, kalau kita ni dah settle dah, kita sendiri berdoa untuk mak ayah apa semua tu gini, barulah kita ada duit lebih lagi, kita nak sedekah apa semua, jamu makan orang buka puasa, bulan puasa ni dengan niat untuk pahala sampai, pun tak ada masalah. Itu 2, 3, 4 kali lagi bagus tu. Yang jadi masalahnya kita sendiri tak buat apa-apa, just subkon pada orang. Itu tidak menepati semangat asal syariat kita dalam mendoakan ataupun memberikan kesenangan pada mak ayah kita siapa-siapa yang meninggal, daripada kita yang masih hidupnya. Wallahu a'lam. Ustaz, saya tak biar lagi. Okey, okey. Saya betul-betul muskil orang-orang Indonesia tu kalau bila seseorang tu meninggal, dia buat kenduri besar-besaran dah berkali-kali Ustaz, berhari-hari. Itu kan okey, dia tak sup sangat dengan dia punya adat tu. Macam bukan satu orang, semua orang macam tu Ustaz. Heran juga. Ya. Itu kalau orang Jawa tu dia ada konsep dia tu, dia panggil apa konsep Ustaz? Waste money je. Apa dia? Waste money aja. Ya, besar-besaran satu kampung datang. Itu isunya, dia jadi kenduri lah, kenduri. Ya. Dan orang kampung memang seronok lah, orang kampung seronok. Dan yang kita risaunya adalah bila buat kenduri apa semua tu, keluarga yang tak mampu sampai hutang piutang tu. Setengah yang meninggal ni bukan semua orang senang. Kita tak nafikan kalau keluarga yang memang ada duit bersenang, mereka nak buat makan untuk sedekah pada si mati, tapi dengan cara tidak menjadikan majlis lah. Sedekah dengan cara lain. Tak ada isu pun. Pahala tu tetaplah dapat bila anak tu sedekah dengan niat kepada mak ayah dapat. Cumanya jadi masalah kita ni, kita campur aduk sedekah tu dengan jamu makan, dengan majlis. Kadang-kadang majlis tu pula dah jadi majlis yang berseronok-seronok dan seumpamanya. Dia tak cantik. Lari dah konsep asal mengenang ataupun untuk berkhidmat selepas kematian tu. Yang mana asasnya cukup mudah, tak perlukan modal banyak pun. Berdoa apa semua. Ada rezeki lebih nak jamu makan untuk buat pahala sedekah apa semua, itu disyorkan juga. Tapi dia rangkum sekali. Bila rangkum sekali jadi budaya, keluarga yang tak mampu pun kadang-kadang tu risau. Bila berlaku kematian tu dah risau dah. Dan ini memang berlaku di kampung-kampung. Kita tahu si mati ni memang miskin, tinggal isterinya pun harta tak banyak, kerja tak ada, dah tua. Kalau dengar ulasan Ustaz Syamsuri Ahmad sedap tak? Dia kata cari duit ni atas ni. Apa?
malam ni duk fikir nak buat majlis pada orang surau. Orang surau lapar-lapar, orang masjid ni jenis lapar-lapar perut sokmo. Secara umumnya begitulah. Jadi dia jadi begitu pula. Jadi kita kata tak wajarlah. Dan alhamdulillah semakin ramai yang faham tentang perkara itu. Dan di belah bandar lah, tapi di kampung-kampung tu masih lagi malulah. Dia jadi isu apa dia? Malulah kalau tak buat tahlil ni. Dan ada kes kat Saadiah ya. Apa dia? Orang surau masjid dia kematian anak, orang surau masjid lepas isyak malam tu mari rumah dia. Mari rumah dia. Mari tanya, tak buat apa? Sebab yang mati tu anak dia tak akil balik lagi, muda. Dia si ayah ni belajar juga sikit macam kita ni. Jadi dia marahlah, dia kata anak saya ni meninggal, tak akil balik lagi, dosa tak ada lagi. Nak tahlil buat apanya? Nak kirim pahala buat apa? Dia memang tak ada dosa. Nampak sebenarnya apa? Konsep tahlil ni, majlis ni sebenarnya nak makan je lah. Sebahagiannya memang datang tu nak buat makan. Yang duk bertahan sangat tu sebab apa? Seronok nak makan. Tu. Sebenarnya cara kita bagi keluarga si mati nak buat pahala untuk mak ayah kita ni, banyak cara lain lagi sebenarnya. Tak semestinya buat majlis tahlil tu. Tapi dia ajarkan, kalau tak buat ni malu. Kalau tak buat ni, nanti apa kata masyarakat. Kalau tak buat ni, begini. Kalau nak buat sangat pun pada saya, kita ada rezeki lebih, duit lebih. Saya tahu bukan semua orang tak mampu kan, ada yang mampu. Dan dia memang niat nak sedekah. Just tadi masa saya cadang. Sediakan makanan apa semua, letak di surau masjid, di tempat yang strategik. Tulislah nota sikit. Mohon doakan mak ayah saya. Istighfarkan kepada mereka dan doakan kepada mereka. Gitu. Elih orang makan tu pun, Allahumma fillahu, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Gitu okeylah. Itu lebih sejahtera lah pada saya. Baik, kewujudan maut telah dibahas oleh ulama. Budaya ada dua pendapat. Maut wujud secara iktibari, tidak dapat dilihat seperti sakit perut, gembira dan seumpama. Maut wujud secara hakiki yang dapat dilihat. Hakikah maut termasuk alat yang digunakan untuk mencabut roh. Pada akhirnya maut itu akan disembelih di akhirat. Ini perbincangan Ustaz Zul. Ustaz Zul pun ada guna buku saya ni, buku yang kita usahakan ni untuk mengajar juga. Kita telah kena tinggalkan khilaf betul dan harus cari yang confirm ada sanad betul kat Syidah. Itu. Kita ke arah tu sebenarnya. Kita orang mengaji ni memang kena ke arah tu. Cari yang firm, yang confirm ada pahala, yang confirm A+. Itu membezakan kita dengan orang yang tak berkelas ataupun mengaji macam kita lah, paling tidak ada bezanya di situ. Tapi harganya pun mahal. Untuk nak fahamkan orang yang tak belajar tu, memang sedikit pancaroba lah. Kena hikmah sikit Sekarang orang tak tahu baca Quran dalam keadaan ini, boleh ke subkon kan untuk baca Quran untuk ustaz? Itu masalahnya. Sebab sepatutnya setiap orang kena pandai baca Quran. Itu kan wajib, paling tidak surah-surah lazim apa semua tu. Dan jika si anak tu baca surah Fatihah ke apa semua begitu begini dengan niat untuk pahalanya sampai pada mak ayah, sampailah, tak perlu. Kadang-kadang kita ni salah faham. Bila sebut atau baca Quran tu dia ingat kena baca 30 juzuk apa semua. Tak. Nah, kita ulang je surah-surah yang kita ingat, doa-doa yang kita ingat dengan niatnya untuk pada mak ayah kita, insya-Allah sampai. Tu. Jadi tidak ada isu lah perlu subkon tak subkon ni. Subkon ni hanya menyeronokkan sebagian orang apa dia. Orang surau masjid yang lapar-lapar tu lah. Tu je. Bukan semua lah, bukan semua. Tapi saya dulu memang betul lah, kami duduk belajar di pondok di tahfiz dulu memang sampai satu tahap tu memang terfikirlah. Wih, lama tak ada orang mati kamu ni. Kalau ada orang mati seronok juga, dapatkan plekat, baca Quran, makan ayam kari, gulai ayam, bukan main. Nah, seronok lah. Boleh buat amal soleh lain atau doa pun dah cukup. Apa ni maksudnya? Apa ni Kak Liza? Tak, soalan apa Liana tadi tu, kalau anak tak payah subkon pun tak apa, kita boleh buat lain, amal soleh boleh buat lagi, doa pun dah cukup. Masalah sekarang ni kita macam tak confident. Kita orang macam tak tak confident confident. doa kita Allah Ta'ala terima, kita ni pun tak baik sangat, kita nak buat ayat. Tak, sebagai seorang anak kita lah yang paling berhak. Patutnya Sebagaimana begitu. seorang mak itu, Konsep tu Ustaz. sebagaimana seorang mak mendoakan anak, seorang anak mendoakan mak, ini satu benda yang tidak ada hijab pada Allah Ta'ala. Itu kena faham sungguh ya. Jadi bila faham tu kita, sebab tu ibadah-ibadah dalam Islam ni sebenarnya majoriti tak kena guna duit banyak.
kita bukan agama Kristian ke apa semua sakon ni. Nah, tapi agama Kristian tu memang dia gereja memang cari untung cara tu lah. Dan kita ni sampai edar surat tahlil apa semua, Allah. Buat senarai tahlil tu, okey, satu nama RM10. Kalau 20 nama, 200. Yang masalahnya yang edarkan tu Ustaz, mak-mak dengan sekolah tahfiz juga. Itu yang masalah dia. Kreatif lah, kreatif. Dia memang edarkan, hantar kat kampung-kampung ni memang dihantar punya. Anak syurga tu Ustaz. Kat No, memang ramai orang Islam tak baca mana baca Quran. Itu masalah kita tu, itu dosa tu. Memang kena belajar baca Quran macam mana pun. Dan saya ingat, maksud tak pandai di sini adalah fasih baca Quran besar. Tapi beberapa surah, takkan surah Fatihah pun tak ingat. Surah Fatihah kena ingat lah. Tak usah solat. Jadi dalam masalah beramal, nak baca Quran, apa semua niat untuk mayah ni, baca surah-surah yang kita ingat pun insya-Allah ada nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala itu insya-Allah. Banyak pula soalan kita hari ni. Okey. Banyak juga yang buat tahlil guna duit si mati. Ni lagi satu masalah. Bila si mati, segala harta dia akan jadi harta pusaka, mawaris. Selagi mana tidak dibagikan, bab pusaka ni panjang lebar cerita dia, iaitu kena tolak dulu hutang dia selesai, barulah dibagi ikut cara faraid. Kalau kata ahli keluarga semua setuju cara faraid, maka difaraidkan. Kena tolak dulu hutang-hutang dia. Ada setengah si mati ni memang nampak kaya, tinggal harta banyak, tapi dia ni orang bisnes, hitung-hitung dia punya hutang, contohnya aset dia 10 juta, hitung-hitung dia punya hutang berapa, 15 juta, defisit 5 juta. Defisit 5 juta ni siapa nak tanggung? Waris kena tanggung. Jangan duk ingat harta saja, kena bagi. Hutang pun perlu ditanggung. Ni bila bab hutang, saya tak tahu itu hutang hutang awak dengan almarhum lah, saya tak ambil. Tapi bila bab bagi harta, itu saya ada hak saya. Ini tak betul. Hutang piutang pun kena tanggungjawab. Sebab tu saya, walaupun sedikit mengguris hati kedua ibu ayah saya terus terang bila balik, kata Umi, hutang-hutang tu tolong catat dengan baik. Umi kena faham, kalau Umi meninggal, Abi meninggal, kami adik-beradik yang kena tanggung hutang tersebut. Jadi tolong catat dengan baik semua. Dan sebahagian besar, saya bantu ketika mana saya ada rezeki lebih tu, saya dah settle-settlekan masa ni lah. Tapi kadang-kadang mereka ni ada hutang-hutang yang kita tak jangka lah, yang mereka pun tak ingat, yang tak tulis, tiba-tiba orang mari tuntut. Itu bahayalah. Nah, banyak berlaku kematian. Selepas kematian tu, waris pun ikhtiar. Okey, siapa-siapa yang ada hutang ke apa semua ni, sila datang jumpalah, minta gini-gini. Datang seorang ni, dulu almarhum ni pernah pinjam duit saya 10,000. Tak terduduk kita. Yang ni mari 10,000, yang ni mari 20,000, catatannya tak ada, buktinya tak ada. Yang klaim tu pun wallahualam betul ke tidak. Jadi ni penting tulis dan terus terang dengan mak ayah. Dan orang tua ni pun memang kena terus terang dengan anak-anak, supaya sebab macam-macam mana pun anak-anak kena tanggung. Bukan harta saja diberikan. Dan masalah hutang piutang yang tak beres pun anak-anak juga kena ambil. Saya memang bincang direct dengan adik-beradik saya. Saya boleh tahu, saya abang sulung ni ada power sikit lah. Saya boleh tahu awak adik-adik sekalian kena sedar apa-apa berlaku ke depan, kalau kata Umi Abi meninggal dulu, segala hutang piutang itu memang kita kena tanggung sama-sama. Kalau kata tiba-tiba ada 20-30 ribu, memang kena fikirlah macam mana tu. Kita pun tak tahu, dia pun tak ingat dah dia apa semua itu gini tu. Baik. Okey, kenduri pengunggahan bagi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ni memang kompleks ya. Memang kena bincang khusus. Itu saya duk baca tentang budaya dia. Jawa ni dia ada kejawen, dia ada priai, dia ada apa nama abangan. Banyak pula stage dia tu. Dia ada Islam murni. Dia ada Islam priai apa nama kejawen. Lain-lain pula tu. Itu kompleks ya. Masyarakat Jawa memang kena kecam terus dah. Sekarang ni ada perubahan, anak-anak berkumpul di rumah, bapa baca tahlil keluarga sebagai anak. Semoga pergi yang lebih baik. Lebih baik.
khatam 30 juzuk sama anak-anak. Niatnya hadiah pada anak-anak ni, berkumpul anak cucu baca 30 juzuk dengan niat pahala tu, insya-Allah itu memang. Tapi kalau subkon, subkon masalah. Masalahnya subkon ni masalah. Nah. Okey, tak ada apa dah. Boleh lah 10.30 ni. 10.40 dah. Okey. Ni soal jawab sedap ni. Terus Ustaz, ada sesi soal jawab dia merancakkan dah Ustaz. Dia segar lah sikit. Tidak saya pun. Kalau malam tu masing-masing nak cepat habis je Ustaz kan. Siang tu bertenaga walaupun puasa, dapat information dan tajuk-tajuk ni pula Ustaz layan kan sebab setiap soalan tu. Alhamdulillah sekarang pun dah 10.41. So insya-Allah Ustaz pun mungkin ada nak simpan suara untuk next program ke apa ke kan, insya-Allah. So terima kasih semua. So kita akan sesi kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ramai juga datang macam biasa ni. Alhamdulillah Ustaz, dalam 30 lebih kita ada yang Ustaz. Jazakallahu khairan. dekat FB pun ada dalam 15 orang ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pah. Kak Pah memang ada sentiasa lah pagi malam pun siang malam pun dia ada join juga. Doakan saya juga ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz waktu mustajab Ustaz doa untuk Ustaz punya apa tesis tu kan. Mudah waktu ruang tanya kan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Saya keluar dulu ya. Okey, terima kasih Ustaz ya. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum. Okay, sahabat-sahabat semua insya-Allah kita sambung esok sesi bersama Ustaz Nazri. Tak pasti lagi jam pukul berapa sebab kita ikut ability Ustaz dah. Kalau pukul 10, 10 lah, 9 lah, 10.30 pun kita cubalah kan insya-Allah. So dengan itu saya angkat sesi kita dah pagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zah, terima kasih. Jumpa ya, kita boleh berdiscussion sama dekat grup. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, jom. Ila liqa. Ila liqa Kak. Assalamualaikum.